Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk siri yang kedua dalam perbincangan bab yang pertama, iaitu fungsi. Baik, dalam siri ini kita akan mempelajari bab yang sama, iaitu fungsi, standard kandungan yang sama, iaitu 1.1 fungsi, dan standard pembelajaran yang kita akan pelajari iaitu yang ketiga, menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okey, kemudian objektif pembelajaran kita kali ini, yang pertama menulis tata tanda fungsi, yang kedua menentukan imej dan objek suatu fungsi, yang ketiga menentukan objek yang tidak tertakrif di bawah suatu fungsi, dan yang keempat melakar fungsi nilai mutlak. Okey, dah bersedia semua? Baiklah para pelajar sekalian, kita mulakan dengan slide yang pertama. Dalam slide ini kita akan membincangkan tentang tata tanda fungsi. Baik, ini adalah suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk gambar rajah anak panah. Okey, fungsi ini menunjukkan 1 dipetakan kepada 2, 2 dipetakan kepada 4 dan 3 dipetakan kepada 6. Baik, berdasarkan pola yang ditunjukkan di sini, jika cikgu tanya, kalau diletakkan 4 di sini, 4 akan dipetakan kepada apa? Ramai di kalangan kamu boleh menjawab, yang 4 ini akan dipetakan kepada 8. Jadi bagaimana kita mengetahui yang 4 itu akan dipetakan kepada 8? Sebab kita lihat kepada pola yang ditunjukkan di atas ini tadi, di mana pola itu menyatakan fungsi yang berkaitan dalam perbincangan ini. Baik, kalau cikgu kata A akan dipetakan kepada apa? Di sini ramai juga yang mengatakan dipetakan kepada B. Bukan B. Jadi A akan dipetakan kepada 2A. Tak ada kaitan dengan B. Okey, daripada situ kalau kita katakan X, X akan dipetakan kepada apa? Pasti ramai boleh kata X akan dipetakan kepada 2X. Baik, bagaimana kita boleh meramalkan ini? Kerana kita boleh melihat pattern ataupun pola yang ditunjukkan bagi fungsi ini, iaitu fungsinya ialah 2 darab. Jadi maksudnya 2 darab 1, 2, 2 darab 2, 4 dan seterusnya di sini 2 darab X, 2X. Baik, di sini kan 2 darab ini sebagai fungsi ini kita wakilkan sebagai F. Sebagai F. Jadi bila kita nak wakilkan ni tak semestinya F kita boleh gunakan G, gunakan H, apa-apa sajalah, tapi kebiasaannya kita akan gunakan F, G dan H untuk mewakili fungsi yang ditunjukkan ini. Baik, daripada sini kan apa yang boleh kita lakukan ialah kita sebenarnya boleh permudahkan ataupun boleh kita terjemahkan ke dalam bentuk yang lain, iaitu dalam bentuk simbol penulisan matematik bagi mewakili fungsi ini. Dan kita tulis seperti ini. Okey. Baik, macam mana tengok sini F ini bagi mentakrifkan fungsi ini yang kita sudah wakilkan sebagai F di mana X ini mewakili objek-objek yang ada di sini. Jadi X ini boleh 1, boleh 2, boleh 3, 4 dan sebagainya. Jadi secara amnya kita tuliskan sebagai X. Jadi X itu boleh pelbagai nilai lah. Okey. Kemudian di sini kita letakkan satu anak panah, di mana maksudnya X akan dipetakan kepada 2X. Seperti yang ditunjukkan di sini. Maka ini dipanggil sebagai tata tanda fungsi. Maknanya di sini perbincangan kita selepas ini berkaitan dengan fungsi. Kita tidak lagi menggunakan gambar rajah anak panah ni. Jadi kita sekarang akan gunakan tata tanda fungsi seperti ini. Tengok bagaimana cara suatu fungsi untuk kita tulis iaitu kita boleh menggunakan tanda double dotted ni ataupun titik 2 bertindih anak panah. Dan ada satu lagi satu lagi cara yang boleh kita gunakan, kita tulis seperti ini. Nampak tak? Fungsi F kurungan X sama dengan 2X. Okey, jadi bezakan dua ni. Kalau kita gunakan tanda double dotted ni ataupun titik 2 bertindih ni, kita mesti pakai anak panah. Jika kita menggunakan kurungan, kita gunakan sama dengan di sini. Jangan bertukar-tukar
Okey. Jadi kesimpulannya di peringkat ini ialah suatu fungsi itu boleh juga kita tulis dalam bentuk tata tanda fungsi dan X ini adalah objeknya manakala 2X ini adalah image-nya. Tapi para pelajar sekalian jangan salah faham ramai yang kata F kurungan X itu mereka faham sebagai F darab X. Bukan bukan F darab X, bukan Dia merupakan satu simbol menyatakan fungsi F di mana objeknya adalah X dan image-nya ialah 2X. Dapatkan kefahaman yang betul Okey. Baik, seterusnya di sini diberikan beberapa contoh fungsi yang dinyatakan dalam bentuk tata tanda fungsi. Di sini adalah fungsi F di mana X akan dipetakan kepada 2X tambah 3. Jadi kita boleh tulis di sini dalam dua bentuk sama ada menggunakan titik dua bertindih anak panah ataupun kurungan sama dengan Dan kita tahu bahawa X ini adalah objek dan 2X tambah 3 ini merupakan image. Jadi kita tidak lagi menggunakan gambar rajah anak panah. Okey, selain daripada tu, ini adalah fungsi G. Kita labelkan sebagai G pula Okey, G fungsinya diberikan sebagai 2 per X tolak 1. Objeknya X, image-nya ialah 2 per X tolak 1. Okey, selain daripada tu, ini contoh fungsi H pula. Okey, seperti ini Jadi kita kena tahu bahawa X itu adalah objek. Di sini H, X kuasa 2 tolak 4 ini adalah image. Jadi ini adalah beberapa contoh fungsi yang dinyatakan dalam bentuk tata tanda fungsi. Baik, dan jangan salah faham di sini bila cikgu nyatakan 3 fungsi ini, jangan kata fungsi tu hanya ada 3 ni bukan Jadi fungsi ini ada banyak, tak terkira banyaknya Cuma nak bagi tahu di sini fungsi itu boleh ditulis dalam bentuk tata tanda fungsi adalah seperti ini iaitu dua cara kita menulis sama ada menggunakan double dotted arrow ataupun bracket equal. Okey, boleh Okey, seterusnya di sini kita lihat slide ini iaitu menentukan image dan juga objek. Okey, tengok pada contoh soalan ini. Diberikan fungsi F fungsi F didapati di sini X akan dipetakan kepada 2X tambah 3 Okey, jadi sekarang cari nilai yang pertama F kurungan negatif 5 dan yang kedua nilai X jika Fx sama dengan 13. Baik, fahamkan terlebih dahulu apakah maksud dan pengertian simbol-simbol fungsi yang digunakan ni jangan salah faham. Baik, di sini cikgu nak beri sedikit panduan kadang-kadang kita menggunakan titik dua bertindih anak panah dan kadang-kadang kita menggunakan kurungan sama dengan. Jadi timbul persoalan di situ, bilakah masa nak gunakan titik dua bertindih anak panah ni, bila masa nak gunakan kurungan sama dengan Jadi sebagai panduan yang mudah, cikgu kata macam ni lah. Dalam soalan dia selalu menggunakan titik dua bertindih anak panah ni. Itu dalam soalan Bila kita nak jawab soalan tu, kita tukar dulu ke dalam bentuk kurungan sama dengan Okey, jadi seperti inilah. Boleh baik. Kita fahamkan di sini apa maksud soalan ni. Cari nilai yang pertama F kurungan negatif 5. Maknanya kat sini kita nak cari apakah image kepada objek negatif 5 di bawah fungsi F ini. Seperti digambarkan di bawah ni objeknya negatif 5, maka image-nya apa? Itu persoalan dia jadi maknanya kat sini kita tukarkan saja X itu dengan negatif 5 lah. Kita tukar X dengan negatif 5, sini pun kita tukar dengan negatif 5 sebab X-nya adalah negatif 5. Maka kita ringkaskan di sini dapatlah negatif 7. Jadi di sini mudah saja dan maksudnya di sini ialah apabila objeknya negatif 5 maka image-nya ialah negatif 7. Bila kita kembali semula ke gambar rajah anak panah ni, kita lihat di sini negatif 5 akan dipetakan kepada negatif 7. Itulah maksudnya. Nampak Sekarang ni kita beroperasi, ingat kita sedang beroperasi dengan fungsi menggunakan tata tanda fungsi, tidak lagi menggunakan gambar rajah anak panah jadi di sini cikgu lukiskan gambar rajah anak panah ni supaya kamu faham apa yang dibincangkan Baik, kita pergi ke soalan yang kedua. Cari nilai X jika Fx sama dengan 13.
Nampak? Bila diberikan fx sama dengan 13, ya. Nampak tak? X itu adalah objek. 13 itu adalah image. Di sini memberi maksud, ya, apakah objek apabila image-nya ialah 13 di bawah fungsi f ini. Itulah maksud dia. Betul tak? Jadi kita nak cari objek dia lah. Beza kan antara soalan 1 dan 2. Soalan 1 nak cari image, soalan 2 nak cari objek. Okey. Tengok balik kepada tajuk di atas ni, menentukan image dan objek. Baik, sekarang macam mana cara nak cari objek ni? Mudah saja. Tengok betul-betul, tengok betul-betul. Baik, di sini kan sama dengan ini kita bayangkan sebagai satu jambatan, ada sungai di sini. Apa yang ada di sebelah kanan sungai? Yang ada di sebelah kanan sungai ialah 13. Kita tulis dulu 13 tu. Okey, kemudian di sebelah kiri sungai ada apa? Ada fx. Fx tu apa? Fx ialah 2x tambah 3. Jadi fx itu ialah 2x tambah 3. Jadi sebelah kiri sungai kita akan tulis sebagai 2x tambah 3. Boleh faham, Okey, seterusnya kita jalankan proses algebra di sini. Tambah 3 pindahkan ke kanan, jadi 13 tolak 3. Nanti kita dapat tulis sebagai 2x sama dengan 10. Dan pindahkan 2 ke sebelah kanan, bahagi 10 bahagi 2, dapatlah x sama dengan 5. Jadi kesimpulannya di situ 5 akan dipetakan kepada 13. Itulah maksud dia. Boleh faham? Okay. Baiklah pelajar, kita lihat satu lagi contoh soalan. Okey, diberikan fungsi g. Kali ini fungsi g pula. Fungsi g menyatakan x akan dipetakan kepada 3 tolak 4x. Jadi soalannya di sini ialah cari image bagi objek 2. Maksudnya cari image bagi objek 2. Jadi maksudnya nilai x itu adalah objek lah kan. Jadi nilai x itu adalah 2 lah. Erti kata lain, kita nak cari G2. Cuma bezanya di sini ialah soalan ini dinyatakan dalam bentuk ayat seperti ini. Tapi maksudnya sebenarnya disuruh kita cari G kurungan 2. Okey. Jadi G2 maknanya 3 tolak 4, X kita gantikan dengan 2 dan kita ringkaskan, dapatlah jawapan di situ. Okey, jadi maknanya di sini image kepada objek 2 adalah negatif 5. Okey. Baik, seterusnya untuk soalan yang kedua pula. Cari nilai P jika GP sama dengan 2P tambah 1. Ni macam mana cikgu kata tadi berkenaan dengan jambatan dan sungai tadi. Ini adalah satu jambatan, ada sungai. Jadi di sebelah kanan sungai ada apa? Ada 2P tambah 1. Kita tulis seperti ini. Dan sebelah kiri ada apa? Ada GP. Apa dia GP? Di sini Gx sama dengan 3 tolak 4x. Kalau GP maka 3 tolak 4P. Jadi GP lah 3 tolak 4P. Okey. Baik, kita ringkaskan yang ini. Akhirnya kita selesaikan untuk dapatkan nilai P. Dan akhirnya kita dapat P sama dengan 1/3. Baik, apa yang kita dapat lihat di sini bagaimana kita dapat menentukan image dan juga objek bagi suatu fungsi yang mana fungsi itu diberikan dalam bentuk tata tanda fungsi. Jadi cikgu harapkan kamu faham betul-betul apa yang sedang dibincangkan. Okey. Baiklah para pelajar sekalian, kita ke perbincangan seterusnya berdasarkan kepada slide ini, dan lihat di atas sini fungsi yang tak tertakrif pada suatu nilai. Okey, apa yang kita nak buat aktiviti penerokaan di sini Di sini diberikan suatu fungsi f, iaitu x akan dipetakan kepada x per x tolak 3. Di sini cikgu ingin membawa kamu semua untuk melakukan satu eksperimen di sini Baik, ini adalah fungsinya x per x tolak 3. Okey, kita cuba gantikan x itu dengan 5 Bila kita gantikan x dengan 5, sini 5 tolak 3 jadi 2, jadi 5/2. Maka kita dapat melihat suatu nilai yang wujud kat sini iaitu nilai nyata. Nilainya ialah 5/2 ataupun 2.5 2 1/2, mana-mana satulah. Tapi yang penting kita dapat suatu nilai nyata yang dapat kita lihat. Baik, seterusnya kita gantikan x dengan negatif 4. Jika ganti dengan negatif 4, kita dapat T, kita ringkaskan, kita dapat 4/7 dan kita masih dapat melihat suatu nilai nyata di sini. Okey. Tetapi ada keunikan apabila kita gantikan x dengan 3. Cuba perhatikan di sini. Gantikan dengan 3.
Jadi penyebut di bawah sini ialah 3 tolak 3 jadi kosong. Maka kita dapat di sini 3 bahagi dengan kosong. Sepintas selalu secara logiknya selalu kalau ditanya secara spontan kamu akan menyatakan 3 bahagi dengan kosong itu adalah kosong ataupun kamu kata 3 kan. Sebab bagi dengan kosong tak ada apa-apa. Maka macam seolah-olah macam tak bagi apa-apa lah. Kamu pun kata 3 ataupun kosong. Tapi sebenarnya siapa yang ada kalkulator di tangan, cuba tekan 3 bahagi dengan kosong dapat apa? Adakah kamu akan dapat suatu nilai? Jawapannya tidak. Di kalkulator kamu ditulis sebagai maths error. Apa dia maths error tu sebenarnya? Maths error itu menunjukkan bahawa 3 bahagi dengan kosong dia merupakan suatu nilai yang tak tertakrif. Nilai tak tertakrif. Apa dia nilai tak tertakrif? Nilai tak tertakrif itu maksudnya nilai yang tak wujud. Tidak ada nilai itu. 3 bahagi dengan kosong tu tak ada nilai. Jadi dalam dunia matematik sampai sekarang memang ada nilai-nilai yang seperti ini. Kita tidak tahu apa nilai dia yang sebenar. Kita katakan sebagai tidak tertakrif dan di kalkulator dia akan tulis sebagai maths error. Jadi kan berdasarkan kepada eksperimen ini kita dapat buat satu pemerhatian dan buat satu kesimpulan iaitu fungsi fx ini tertakrif bagi semua nilai x kecuali 3. Maksudnya kat sini untuk fungsi f ini kamu boleh gantikan x ini dengan sebarang nilai. X ini boleh gantikan dengan 0, boleh gantikan dengan 1, dengan 2, dengan negatif 5, negatif 7. X ini boleh gantikan dengan 2/3 dan sebagainya. Ambil sajalah apa-apa saja nilai X tak apa. Kecuali satu saja nilai X yang kita tidak boleh ambil, iaitu 3. Faham tak? Kenapa? Bila kita ambil X sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan penyebutnya di sini ialah kosong. Iaitu suatu pecahan, ingat suatu pecahan tidak boleh perkosong. Satu nombor tak boleh dibahagi dengan kosong. Sekiranya bahagi dengan kosong, dia akan menghasilkan nilai yang tidak tertakrif. Kalau tekan kalkulator dia keluar apa? Dia akan keluar maths error. Itu maksudnya lah. Itu yang dimaksudkan di sini. Fungsi fx tertakrif bagi semua nilai x kecuali 3. Boleh kan? Baik, seterusnya di sini kan berdasarkan kepada keputusan tadi, kita lihat beberapa contoh soalan di sini. Okey, bagi setiap fungsi di bawah tentukan nilai k. Cuba fahamkan di sini Okey, ini adalah fungsi f. Dia kata macam ini. Fungsi f ini semua nilai x kita boleh ambil kecuali satu saja nilai x yang tak boleh ambil, iaitu nilai itu adalah nilai k. Nampak tak ditulis ni? X tak boleh sama dengan k. Maknanya ambillah x sebarang nilai x tak apa kecuali satu saja, iaitu k. Persoalannya lah apa nilai k tu? Nampak? Jadi nilai k itu mesti merujuk kepada penyebut bagi pecahan ini di mana di bawah ini tidak boleh bersamaan dengan kosong. Supaya dia jadi kosong, maka nilai x tu apa? Pastinya nilai x itu adalah negatif 5. Kalau dia negatif 5 tambah 5 jadi kosong di bawah ni. Maknanya kita boleh ambil sebarang nilai x bagi fungsi ini kecuali negatif 5. Jadi maknanya x itu tak boleh negatif 5. Okey, di sini k itu adalah negatif 5 lah. Boleh faham Okey, kita tengok satu lagi. Untuk fungsi yang ni. Macam mana kita nak tahu nilai k? Okey, mudah saja kita buat macam ni Penyebut yang ada di bawah ni penyebut ini tak boleh sama dengan kosong, betul tak? Kan 2x tolak 3 ni tak boleh sama dengan kosong. Ini tanda tak boleh Okey, jadi erti kata lain kita buat macam persamaan biasa. 2x tak boleh sama dengan 3. Tolak 3 ni pindahkan ke sebelah kanan jadi 3. Kemudian x jadi 3/2 macam tu jadi di sini maka nilai k itu adalah 3/2 kalau kita nak pastikan lagi kita gantikan x ini dengan 3/2. Bila ganti dengan 3/2 kita potong 2 dengan 2 ni maka tinggallah 3 tolak 3 jadi kosong. Jadi kesimpulannya di sini fungsi f ini ambillah apa-apa saja nilai x tak apa kecuali 3/2 saja tak boleh.
Baiklah para pelajar sekalian, untuk perbincangan lanjutan cuba lihat di sini ini adalah graf bagi fungsi f x akan dipetakan kepada 3 per x tolak 1 ya. Dan di sini didapati bahawa fungsi f tertakrif bagi sebarang nilai x kecuali 1. Kalau x itu 1, maka dia akan jadi 3 per 1 tolak 1 kosong, jadi tidak tertakrif. Baik, sekarang kita nak faham dengan lebih lanjut dengan merujuk kepada graf dia yang sebenar ya. Baik, kalau kamu perhatikan di sini ini adalah graf fungsi ini yang berwarna hijau ni, dan graf ini didapati kalau kita lihat di sini adanya satu garis merah di sini yang melalui x sama dengan 1, nampak tak? Ini adalah garis x sama dengan 1. Jadi apa yang kita perhatikan di sini graf hijau ini di sebelah bawah ini dia tidak akan bersilang, dan bukan saja bersilang, tidak akan menyentuh garis berwarna merah ni. Sampai di bawah tak akan menyentuh. Dia cuma merapat saja. Begitu juga dengan bahagian yang atas ini graf ini hanya merapat dengan garis merah ni. Dia tidak akan menyentuh dan tidak akan bersilang. Kenapa jadi begitu? Sebab nilai x sama dengan 1 ini tadi tidak tertakrif bagi fungsi ini. Itulah maksud yang sebenar. Kenapa graf tu jadi macam ni? Nampak tak? Okey, cikgu harap kamu fahamlah dalam perbincangan ni. Okey para pelajar sekalian, kita teruskan ke bahagian yang terakhir iaitu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak, perkara baharu ni Baik, sebelum tu kita kena faham dulu apa yang dikatakan sebagai nilai mutlak Nilai mutlak ialah nilai yang sentiasa positif. Diberikan tanda palang 2 ni yang disebut sebagai modulus. Baik, sebagai contoh di sini, modulus 5 sama dengan 5, modulus negatif 5 juga sama dengan 5. Jadi maknanya di sini sama ada nilai positif ataupun negatif, diletakkan tanda modulus, dia akan jadi positif Kalau modulus suatu nilai positif, dia akan kekal positif. Kalau modulus satu nilai negatif, maka dia akan positifkan. Itu maksud nilai mutlak. Okey, jadi nilai mutlak ini jika dibincangkan dalam konteks fungsi nilai mutlak, maka fungsi itu akan ditulis seperti ini. Iaitu f kurungan x sama dengan modulus x. Okey, seperti yang kita faham tadi, modulus ini kan, di dalam modulus ini dia boleh positif, dia boleh negatif kan. Jadi maksudnya kat sini modulus x, maksudnya x itu boleh positif dan x itu boleh negatif. Nampak tak? Yang dalam garis palang tu tadi, dia boleh positif, dia boleh negatif. Itulah maksudnya apa yang anda lihat di sini Boleh baiklah, kita lihat graf fungsi nilai mutlak. Cuba lihat di sini, ini adalah satu perkara baharu yang kamu belajar iaitu graf fungsi nilai mutlak yang berbentuk V ni. Kenapa dia berbentuk V Okey. Baik, kita lihat di sini asalnya di sini ialah fungsi f(x) sama dengan, kita buang dulu tanda modulus ni kan. Jadi f(x) sama dengan x. Kalau f(x) sama dengan x, maksudnya graf tu akan tarik daripada atas ni sampailah ke bawah di sini Okey, disebabkan maksud modulus itu ialah semua nilai akan positif. Jadi maknanya kat sini yang bahagian positif yang atas ni dikekalkan, manakala yang negatif di sebelah bawah ini akan dipantulkan ke atas supaya dia menjadi nilai positif. Itulah sebabnya graf akan menjadi seperti ini berbentuk V. Okey, jadi kat sini kan apa dia perbezaan antara 3 graf ini? Perbezaannya perkali di hadapan ni di sini perkali dia 1. Kalau 1 macam ni graf dia. Kalau dia lebih daripada 1, nampak kelebaran dia akan mengecil dia lebih kuncup sikit. Tetapi kalau dia kurang daripada 1, dia lebih lebar sikit macam tu. Itu membezakan antara 3 graf fungsi ni Okey. Kita tengok perbincangan dengan lebih lanjut di sini. Graf tentang graf fungsi nilai mutlak ni Baik, graf fungsi nilai mutlak dalam domain terbuka. Kita lihat ini adalah fungsi f(x) sama dengan 2x tolak 3 dan satu lagi f(x) sama dengan modulus 2x tolak 3. Jadi cuba kita tengok apakah perbezaan antara dua ni. Perbezaannya ialah fungsi yang sebelah kanan ni adalah fungsi nilai mutlak. Yang ni adalah fungsi biasa. Kenapa nilai mutlak? Sebab ada tanda modulus. Ada 2 palang kiri kanan ni.
Okey. Jadi sekarang ni, ini adalah graf garis lurus bagi 2x tolak 3. Ni graf dia. Okey, dalam domain terbuka tu, maksudnya keseluruhan paksi x itu adalah domainnya. Okey. Itu dikatakan sebagai domain terbuka. Baik, sekarang ni kan, kalau ini fungsi fx sama dengan 2x tolak 3, bagaimana dengan fungsi nilai mutlaknya? Cuba kamu bayangkan bagaimana. Kita faham tadi bahawa graf ini bahagian yang positif akan kekal positif. Bahagian yang bawah ni, yang negatif ni akan dipositifkan. Jadi maknanya yang bawah ini nanti akan dipantulkan pada paksi X ini, akan membentuk graf berbentuk V. Betul tak? Dah ada dalam bayangan minda kamu? Okey, cikgu tunjukkan di sini. Adakah sama seperti mana kamu bayangkan? Cikgu harapkan samalah. Okey, seterusnya kita lihat graf fungsi nilai mutlak dalam domain terhad pula. Tadi domain terbuka. Terhad ni maksudnya graf fungsi ini dalam domain antara 0 hingga 4 sebagai contoh ya. Kita ambil domain dia 0 hingga 4. Baik. Ini tadi adalah graf fungsi nilai mutlak ini dalam domain terbuka. Maksudnya keseluruhan paksi X itu adalah domainnya, maka beginilah bentuk graf. Tapi apabila kita pertimbangkan domainnya 0 hingga 4, maknanya dari 0 hingga 4 sajalah yang perlu dipertimbangkan. Jadi kawasan yang terletak di luar daripada domain 0 hingga 4 itu kita perlu padam. Kita padam sini, kita padam juga sebelah kanan ini, maka yang tinggal inilah graf dia. Jadi kita tak bolehlah lukis seperti mana sebelah kiri ni. Ini domain terbuka, ini domain terhad. Boleh faham maksud domain terhad? Iaitu graf itu hanya dilukiskan untuk domain yang diberikan. Sebagai contoh di sini 0 hingga 4. 0 hingga 4. Maka di sinilah graf dia. Okey, maka di sini bolehlah kita nyatakan ini adalah domainnya, iaitu 0 hingga 4. Domain. Dan kalau dinyatakan ataupun diminta untuk nyatakan julatnya yang mana? Julatnya bahagian graf ini paling tinggi sekali adalah 5 dan paling bawah sekali adalah 0. Jadi julatnya adalah 0 hingga 5. Maka ditulis seperti ini, iaitu fx kurang daripada 5 lebih daripada 0 di sini. Inilah julat. Boleh tu? Baiklah para pelajar sekalian, maka dengan itu tamatlah pengajian kita, pembelajaran kita untuk video siri yang kedua ini. Jadi sebelum itu kita buat kesimpulan dan tengok kembali kepada objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita nak belajar tentang menulis tata tanda fungsi. Masing-masing telah pun faham. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita menentukan image dan juga objek suatu fungsi yang diberikan dalam bentuk tata tanda fungsi. Kita dah lihat beberapa contoh tadi. Dan seterusnya, menentukan objek yang tidak tertakrif di bawah satu fungsi telah pun kita bincangkan. Dan yang terakhir, melakar fungsi nilai mutlak telah pun kita bincangkan. Cikgu harapkan kamu dapat memahami dan objektif pembelajaran ini tercapai untuk semua ya. Baiklah para pelajar sekalian, sampai di sini saja dan cikgu tinggalkan kamu dengan siri latihan iaitu soalan muka surat 10 buku teks latihan diri 1.3 nombor 1 hingga 5. Cikgu tinggalkan sebagai kerja rumah untuk kamu teruskan aktiviti pembelajaran kamu dan pastikan kamu buat kerja rumah ni latihan ni supaya kefahaman kamu akan jadi lebih mantap. Okey, jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.